syirik lah. Pokok bunga saya tu 3 pokok mati. Sebelah hidup, sebelah mati. 3 pokok kan. Bawah pada pokok tu ada bisirisia. Saya pernah rumah kawan saya buat rumah, Masya Allah. Tahu dekat juta apa? Rasa-rasa je lah. Tak juta pun setengah juta. Jadi nak jadi cerita, perasanlah benda kepelikan macam ni. Benda kepelikan bila Kak sebut pasal pokok bunga ni. Rupanya CCTV hak mahal ni nampak benda tu. CCTV hak mahal sikit lah. Hak mahal sikit. Nampak benda tu terbang pergi mai. Air yang putih-putih tu kah? Ada. Nampak? Lepas tu, nampak kan? Lepas tu di dalam CCTV tu kan macam ada orang berjalan. Macam dia ada benda kan, ada orang. Nampak bayangan tu kan? Lepas tu dia terbang, dia pergi singgah kat pokok bunga. Pasal Kak sebut pokok bunga ada di tu kan? Duk esok, kecut, mati. Jadi asal-asalnya, masalah utamanya bila dia buat rumah tu, dia tambun tanah. Dia beli tanah bukit. Bila beli tanah bukit tu, rupa-rupanya dalam tanah bukit tu ada tulang babi. Tu masalah juga lah. Bila ada tulang babi ni, maknanya benda kita baca doa apa pun dia tak melekat. Dia tak jadi benteng. Jadi benda tu mudah masuk. Jadi macam-macam akan main duduk rumah dia. Bimbang juga, tak jangka benda macam ni, kita tak jangka kan. Jadi saya sure sebenarnya dalam madu saudak tu doa siap dah. Sebab tu ada pelanggan saya bila buat masuk aja madu dan saudak dalam rumah dia, Allah Taala izin nampak benda tu terbang dalam rumah dia. Nampak. Lepas postman hantar, lepas tu dia ambil beberapa postman, buat masuk letak di meja dalam rumah, nampak banyak. Banyak benda tu Allah tak izin nampak. Lepas tu dia telefon saya. Waktu tu dia tak telefon lagi. Setelah 2 minggu dia baru telefon saya. Dia kata, pasal apa saya teruk sangat ni. Dia cikgu besar sekolah. Saya nak jalan tak boleh, suami saya nak jalan tak boleh. Dia sakit, macam sakit punggung, sakit buasi tu. Nak jalan pun tak boleh ni, pasal apa? Saya pun tanya balik, dia ceritalah. Dia ceritalah berlaku tadi tu. Nampak Allah Ta'ala izin nampak. Benda tu terbang dalam rumah dia, banyak. Tapi dia kata, saya habis 40 ribu dah Ustaz panggil orang mihalau. Dia tu yakin tak ada benda tu. Jadi bila buat masuk madu dan saudak ni, sunnah yang berkat ni, maka benda tu tak senang. Dia tak selesa. Maka dia serang ke rumah. Saya kata Kak, kebanyakannya bila Kak panggil orang mai, dia halau. Benda tu memang pi. Waktu tu dia pi lah. Waktu tu pi lah. Lepas tu dia masuk balik lah. Sebab tu kaedah saya kena bakar sarang. Bakar sarang tu kita doa masuk. Kalau ada dalam badan ni kena bakar penempatan dia. Macam cerita rumah kita cerita tadi. Orang ceroboh tanah kita tu kan. Kita bagi tahu keluarlah. Ni kami nak buat dusun. Keluarlah, anak saya nak beli buat rumah. Keluarlah. Tak mau keluar, kita buat tindakan bagi tahu ketua kampung. Kan? Tindakan kedua, minta ketua kampung ke, minta polis ke, mai tolong. Tindakan ketiga, buat report polis, bakar, alah. Dah hak kita, tanah kita. Bukan kita nak zalim dia. Kita dah bagi tahu, bagi dah degil. Tindakannya macam tu. Geran tu memang geran kita, tanah tu. Dia sebagai penceroboh. Kita boleh cas pula report polis penceroboh, macam-macam lah. Jadi bukan kita maksud nak buat naya dia, dah. Tapi awak kan ceroboh tempat aku. Takkan tak faham. Cuma saya tanya Ustaz. Baik. Datuk nenek kita dulu kan ada, maknanya ada persyaratan yang beringat. Jadi ibaratnya kalau saka turun dia sampai. Kalau dia saka tu dia pilih-pilih ni. Dia ikut darah.
pilihan utama dia anak sulung lah. Pilihan utama dia. Pilihan utama anak sulung. Ikut darah tu nenek tu, anak-anak sulung ni. Kalau anak sulung dia boleh kuat, dia pergi anak kedua. Gitu. Ya, mana tahu kan Datuk nenek kita dulu. Ya. Tapi minta maaf tuan dalam bab ni saya lebih suka bincang kalau pasti. Kalau pasti tok nenek saya memang duk jamu. Dia bagi makan tahunan tu kan. Bagi makan ayam panggang, ayam tonggek, bagi makan tembakau, dia buat persembahan tu. Confirm tok nenek kita ada belah. Tapi kalau sekarang ni kita tak sihat, tiba-tiba kita pergi berubat, perawat kata ini saka tok nenek kamu. Saya minta maaf banyak, saya hormat ilmu ni. Tapi saya tak suka macam tu. Saya tak suka. Nanya tok nenek kita matilah kubur, duduklah kubur. Jadi kalau pasti ada, yes, memang saya nampak tok nenek saya ada buat persembahan jamuan untuk jin setan ni. Tak apa, kita boleh bincang. Kalau kata agak-agak kot orang bagi tahu kot, saya lebih suka sekian. Terima kasih. Jangan bincang tok nenek. Jadi saya cakap secara umum lah tuan. Jadi kita selesaikan masalah kita. Sebab jin setan ni dia tipu daya. Dia menipu, dia nak bagi kita sangka buruk, dia nak bagi kita gaduh-gaduh. Jadi lebih baik, okey sekarang ni awak tak jelas tok nenek awak, sekarang ni kita kira settlekan kita aja. Jangan duk cerita lagi. Macam mana kita nak tahu yang saka tu daripada kita tu? Saka tu kita macam mana? Itu yang masalah dia. Banyak orang tak tahu. Itu macam mana kita nak tahu? Jadi bila nak tahu, bila selalu di antaranya selalu mimpi orang serah budak, selalu mimpi menyusu baby. Biar benda macam tu dia hubungkan dengan saka. Orang serah budak kita lagi. Mimpi mimpi mengeri-ngerikan lah. Kalau mimpi jatuh tempat tinggi tu maknanya macam ada sihir. Macam tu. Dia banyak tanda dia. Jadi saya short kalau kita rasa macam ada benda yang tak kena, kita amallah sunnah ni. Kita cek dengan cara amal sunnah. Cakap ni kadang tak betul, kadang tak kena. Tak, kita pun tak tahu. Saya pun demi Allah tak guna khadam, jin tak guna. Jadi mari kita amal sunnah ni. Senang. Bila makan madu ni dan sauda ni, tahu Datuk nenek moyang kita. zaman dulu-dulu. Pahlawan betul ni kan. Macam kemarin lah. Yalah. Geng-geng silat ni kan. Kita takut pilah. Jadi saya sarankan amallah madu dan sauda ni. InsyaAllah kalau benda tu tak ada, alhamdulillah. Kalau benda tu ada, kita minta dia keluar. Minta dia keluar lah. Minta dia pergi duduk tempat lain lah. Kita minta dia keluar secara baik lah kan. Ya. Kita minta cara baik, kau keluar lah. Kau baliklah pada sarang kau. Kau baliklah pada dunia kau. Jangan ganggu kami. Sebab kalau kau degil juga, bakar. Macam tu ya. Itu cerita Ustaz tadi kalau saka adalah badan tu yang dia mengamuk semua tu ni kan. Dia tunjuk silat dia boleh itu lah. Bukan, dia maksudnya benda ni jin lah tuan. Yalah, Jin setan. Jin seorang diri lah. Pasal apa sebut saka? Bertapak. Pasal apa sebut saka? Saka ni istilahnya bermakna dia turun-temurun. Ya, turun-temurun lah. Padahal dia jin juga, jin setan juga. Cumanya dia turun-temurun. Jadi kita putuskan. Apa ni? Mana? Walau-walau kita tahulah. Yalah, zaman dulu. Ya dulu zaman dulu macam Datuk nenek dia memang orang pahlawan lah daripada Indonesia kan. Ya ke? Kan. Dia pun kan ada krisis apa tu di sana. Yalah, faham lah. Kita tak tahu. Ya. Cerita dulu-dulu kan. Saya punya andaian macam itulah. Jadi dia buka kampung je. Orang dulu memang hebat kat kampung. Ya. Tak berluka, dia terbang. Ya. Tak ada bantuan, ada apa. Iya. Yang Jadi bantu. jadi ceritanya kalau ilmu tak penuh dada tak keluar kampung lah. Kan? Macam itulah. Cumanya tak apa tuan. Cumanya kita bersangka baik pada tok nenek kita. Kita harap mereka orang hebat-hebat, orang yang tidak melanggar syariat lah. Jadi kalau tuan rasa risau, tapi saya tak risau. Saya rasa tak apa. Saya memang tak apa. Jadi kalau tak ada, alhamdulillah. Tak ada, alhamdulillah. Jadi kalau tak ada, alhamdulillah. Amal surah tu ni untuk baca. Ya.
Kalau tak ada, Dan alhamdulillah. benda pelik pun berlaku kita pun. Alhamdulillah. Jadi kalau macam tu, tutup buku. Tak. Yang ustaz kata mimpi pelik-pelik memang tak ada pun. Alhamdulillah. Tak pernah pun mimpi pelik. Alhamdulillah. Jadi kalau macam tu, kita cerita dengan anak cucu kita, kita ni keturunan daripada orang-orang yang hebat-hebat, yang jaga amalan. Kau macam tu lah. Kena cerita dengan anak-anak kita macam tu. Cerita, kita buat andaian macam tu. Andaian mereka berhijrah daripada Indonesia sebagai pejuang. Contoh, sebagai pejuang kemerdekaan, pejuang macam-macam lah. Pejuang mempertahankan agama, bangsa dan negara. Dan mereka berpindah ke sini, teroka di sini. Kita cerita macam tu dengan anak-anak cucu kita. Jadi kalau satu soalan daripada anak kita ni, untuk nenek kita ni, Panglima ni ada ajaran, ada pengamal kebal-kebal ke? Kita kata insya-Allah tak ada kot. Pasal tak ada apa yang berlaku dengan kita. Saya cuma andaian lah. Betul confirm dah. Ya. Jadi Kan, apa maksud saya? Orang dulu tahu lah mesti ada amal sesuatu kan. Biasanya macam tu. Biasa. Tapi oleh kerana Tuhan kata tak ada apa-apa yang berlaku, bermakna kita cerita dengan anak-anak kita, kita kena cerita sejarah nasab keturunan kita. Kita kena cerita biasanya kan orang jaga amalan lah. Biasanya yang boleh jadi hebat-hebat ni kan orang jaga amalan. Itulah. Cumanya kalau ada dia tunjuk. Kalau ada saka-saka ni dia tunjuk. Saya mendapatkan itu saya tunjuk. Dia kata ada saya kata apa. Alhamdulillah. Amalan tu kan. Alhamdulillah. Kalau macam tu alhamdulillah, syukur. Berkuasa Allah Taala itu ya. Iya. Ada makhluk kita ni apa juga. Poin besarnya yang bagi manfaat Allah, yang bagi mudarat Allah. Selain daripada Allah semua makhluk tak boleh bagi manfaat mudarat. Cumanya jalan cerita tu takut merosakkan iman anak-anak cucu kita. Itu yang kita nak jaga tu. Insya-Allah. Jadi dah. Semua macam kita nak tanya kan. Macam saya dulu, saya pernah pergi Kenuri dengan dia lah. Lepas tu kata pergi Kenuri, masa nak minum, anak nak ambil air. Air tu pecah di tangan anak masa saya nak minum tu. Ui. Anak tu nak bagi kat saya lah. Anak ada amalan ke? Dia ada zikir kuat ke? Dia jaga? Allah lah. Dia pun ada agama dia ikut ustaz tu ni. Allah tu. Tapi itulah dia nak bagi minuman tu kat saya lah. Nah, iyalah. Itu gelas tu pecah. Allah. Sampai dah dekat bawah apa semua. Lepas tu masa dia kali kedua pula kejadian tu, saya pergi kat kedai dengan dia lah. Lepas tu ada seorang lelaki tu. Lelaki tu pandang kat saya tau. Jadi dalam kereta dia pandang juga kat laki-laki tapi dia tak keluar. Lepas tu dia pandang je gitu kat saya. Lepas tu kan saya pun takut juga. Sebab dia mari dia daripada sana semua mari terus di belakang kereta saya ni. Jadi saya nak pergi belakang kat situ. Orang lelaki dengan isteri dia. Ya. Dia pun risau kok. Dia pandang orang yang kepala botak, muka dia putih, dia punya apa tu kulit tebal. Cek sini apa tak tahu lah. Allah. Risau jugalah no. Lepas tu pula saya pergi pula yang kali ketiga tu 2 minggu yang lepas itu ada pula saya pergi makan, dia bawa saya pergi makan dekat kedai. Lepas tu kan balik pada tempat makan tu ada satu macam laba-laba. Laba-laba tu cantik, sama naik kat atas tadi dia duduk. Kaki laba-laba. Macam laba-laba. Iyalah. Kaki dia mat. Kalau rama-rama tu cantik lah no. Ni laba-laba tak jarang tengok cantik. Warna biru macam tu. Bukan laba kumbang. Macam biru macam tu. Warna dia. Ya. Tekanlah kumbang kau warna biru macam tu. Punya lawa lah. Punya bawah tu kan emas, kaki dia emas. Tapi ada skru. Dia punya tangan di sini tu ada skru macam di sini. Macam skru? Macam skru. Lepas tu Allah. tangan dia macam kaki dia ada 4. Dia naik pun macam batu. Allah. Akbar. Lepas tu kan, lepas tu saya masa tu saya pergi makan minum dekat Tesco, dekat Mede Ipoh. Lepas tu ada saya terasa ada macam orang macam ada satu benda tu jatuh dalam kepala tu macam cecai. Cecai tu masuk dalam tu terasa macam agak-agak masuk. Lepas tu kan saya terasa tau. Lepas tu saya tengah makan, makan.
pluk kata benda tu jatuh. Pluk. Oh, Bunyi Allah. dah jatuh. Lepas saya makan. Makan-makan tu saya tengok, ada air ke jatuh. Saya tengok ada apa. Lepas tu saya tengok. Dia jatuh. Lepas tu saya duduk sekejap lagi. Macam ada orang pukul. Saya tengoklah perempuan di situ. Tepuk. Saya tengok, pada cukup dia tepuk punya saya punya semua. Lepas tu terus saya tak jadi makan. Allah. Allah. Jadi benda ni berlaku bukan pada kak saja, pada semua orang berlaku. Kita dia sebab tu Nabi ajak apabila kita nampak benda-benda kita rasa benda-benda macam ni ada lintasan, orang ni pun berlaku juga. Bila ada lintasan macam tu ataupun rasa benda macam tu, cepat-cepat kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Buat syarat ludah sebelah kiri. Hinakan setan. Mainan setan lah tu. Gangguan. Ganggu kita. Anasir jahat lah. Maksudnya macam tu. Setan ke, jin jahat ke, sihir-sihir apa semua ni. Tuju ke. Orang nak tuju kita. Dua minggu, 3 minggu lepas tu saya jumpa bawah pasu tu ada bed ceiling. Pasu bunga tu mati sebelah, bunga tu lebat benar. Allah. Sampai kat bawah. Bunga ketat. Lepas tu mati. Lepas tu mati sebelah pintu. Allahu Akbar. 3 pasu. Jadi macam tu. Lepas tu saya tak ada terbalik daripada rumah. Allahu Akbar. Jadi ada satu kisah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seorang Nabi, saya tak ingat Nabi dia. Nabi mana? Dia lalu daripada satu hutan. Lalu dekat satu hutan tu, dia pun berehat dalam hutan tu sekejap. Dia dengar burung berzikir. Burung-burung berzikir, maka dia panggil burung-burung tu. Dia kata, dia marah burung tu. Hampa zikir tak betul ni. Contoh dia telo lah. Tak betul. Sepatutnya Allahu Akbar. Tiba-tiba contohlah ni, dia berzikir tak betul lah, maknanya lobat ke, subhanallah, macam-macam kan. Tak betul lah, zikir tu tak betul. Zikir tu tak tepat, tak kena. Jadi Nabi ni tegaklah pokok ni, burung ni. Maka lepas tegak apa semua, burung tu semua senyap. Lepas tu tak apalah. Nabi dia pun jalan terus lah perjalanan dia. Beberapa bulan selepas pada itu, dia lalu lagi kawasan situ, tengok pokok semua kecut. Dulu sihat, segar buka, sihatlah daun-daun pokok sihat. Maka jalan ceritanya Nabi ni tanya Allah, wahai Allah, pasal apa pokok ni dulu sihat, hutan ni sihat elok, sekarang ni dah kecut mati ni. Allah Ta'ala kata, kau lah salah. Apa pula saya salah? Dulu pokok ni subur, pokok ni sihat sebab burung-burung yang ada dalam ni duk berzikir. Tetapi oleh kerana kau tegur dia, menyebabkan mereka sedih, kecil hati, mereka pindah tempat lain. Tu dia. Jadi bila cerita bab pokok ni, pokok tengah sihat elok, tuan yang penjaga elok, jaga amalan elok, maka sihatlah dia. Tiba-tiba bila benda tu matilah dia. Bila benda tu tumpang, bila benda tu singgah, benda jahat ni. Jadi bila saya dengar situ, ya Allah, hikmah dia apa dia? Janganlah cepat tegur orang sangat. Kan, relax lah, tenang-tenang. Hikmah saya ambil daripada situlah. Kalaupun dia baca tu tak betul, tak telok, tapi di sisi Allah Ta'ala terima. Mungkin dia sedang belajar nak perbetul. Mungkin dia sedang yalah, mungkin dia tak boleh nak repair dah. Memang dia telok. Macam orang non-Muslim masuk Islam, dia baca tak apa betul, macam mana kita tak betul, tak jelas. Relax lah. Tengok dulu dia ni ada usaha nak belajar ke. Kalau tak kalau ni kita boleh tolong ajak.
Jadi bila tengok macam tu, oh, hebat sungguh. Indah sungguh Islam ni. Ya kan, sampai macam tu. Jadi nak bila Sayyidina Bilal pun dia tak boleh sebut dot. Sayyidina Bilal. Bukan. Shin. Dia tak boleh sebut shin, dia tak boleh sebut. Dia tak boleh sebut dengan betul. Do asyhadu tu kan. Dia tak boleh. Dia tak, memang tak boleh sebut. Dia tak boleh sebut dengan betul. Tapi Allah Taala terima dia punya azan. Jadi tu kadang-kadang ada orang dia belasah kan. Saya rasa betul lah dengan niat nak perbetul itu, tapi kaedah tu saya rasa tak betul. Jadi nak cerita pasal pokok tadi tu, teringat balik saya kisah tu. Maknanya bila pokok tu kita pergi duk belai dia, pergi duk jaga dia, suburlah dia. Tapi bila ada anasir-anasir yang kotor tadi, yang jahat tadi, maka rosaklah dia. Jadi benda-benda macam ni, adakah orang tak ada sakit hati ke? dia tak semestinya ada orang sakit hati. Ada orang berkenan kat kita pun boleh jadi juga. Contoh kan, lah ni umur pencen kan, ada mai satu kes baru ni, depa sebelum PKP depa pergi umrah. Minta maaf tu umur apa? 62. Ini bukan 62, ini 68. Jadi isterinya pun 66 dah. Depa pergi umrah bersama satu orang mutawif daripada daripada satu tempat lah, daripada satu tempat sana, bukan di sini. Mutawif dia pun umur 70 lebih gitu dah, 71 gitu dah. Dah pergi umrah. Jadi dia pun mesra lah. Dialah ustaz kan. Mesra lah dengan ustaz apa semua ni. Mesra. Balik lah. Kan dia bawa dalam 20 orang biasa macam tu kan. 15 orang, 20 orang kan. Bila balik mai, si isteri ni duk teringat ke ustaz ni. Mutawif ni. Teringat sungguh-sungguh. Apa maksud kata dia teringat sungguh-sungguh ni? Sampai tak makan, sampai tak tidur, sampai badan turun 10 kilo. Dia teringat ke ustaz ni. Jadi dia mengadu dengan suami dia, abang tolong saya, pasal apa saya jadi macam ni, pasal apa siang malam ni nak tidur tak boleh pula tidur. Kalau bangkit tu kira pegang telefon, tengok telefon kau kot ustaz ni, telefon kau ustaz hantar ni WhatsApp ke apa kau. Saya macam tu sekali. Jadi tolong saya bang, tolong abang. Alhamdulillah suami dia ni orang yang tenang, relax. Dia kata sebelum ni isteri dia tak nak buat perangai kan. Ini satu kepelikan dan dia pun mengaku, dia pun tak sembunyi benda ni berlaku. Tak apalah, kita pergi berubat. Dia pergi berubat lah, kata. Tak selesai juga. Tak selesai, teringat. Akhir sekali suami dia kata macam ni lah, awak telefon lah dia. Awak telefon lah dia. Bila telefon tu, Assalamualaikum Ustaz, saya ... Ustaz sihat ke? Sihat. Ustaz, saya teringat kat Ustaz. Ustaz tu pun jawab, saya pun teringat kat awak. Nampak? Okey, tak apa. Selesai pergi. Maka selang beberapa hari dia tak tahan sangat. Maka suami dia suruh dia telefon lah. Dalam waktu yang sama duk ikhtiar ni, duk berubat ni. Dah tak larat berubat, dah tak larat ikhtiar, tak selesai juga. Maka suami dia pun telefon si ustaz ni. Ustaz, saya minta maaf Ustaz, saya suami kepada dot ni. Saya nak telefon Ustaz, saya nampak ada kepelikan pada isteri saya. Kepelikan sungguh Ustaz. Jadi saya minta maaf Ustaz, kalaulah ada sesuatu, lepaskanlah isteri saya. Macam tu lah lebih kurang. Kalaulah ada sesuatu, lepaslah, sebab kami pun dah pencen, kami pun dah beranak pinak, cucu penuh kampung dah. Dah tua dah. Orang kata masa tu masa nak dibuat ibadat. Iya. Bukannya nak bercinta-cinta. Betul. Ustaz tu tak kata apa. Waktu suami ni telefon, tak kata apa dia. Habis selesai, tak apalah Ustaz, terima kasih Ustaz, minta maaf banyak Ustaz. Pun meletak telefon lah. Dia duduk sejam tuan, dia rasa macam satu bola. Satu bola besar tu gulung mai, guduk langgar dia. Lenguh habis sendi-sendi, mati pucuk tu.
yang suami ni. Maka mereka tak tahu nak buat apa, maka mereka mai sini. Mai bincang di sini. Lepas pada tu alhamdulillah lah. Balik makan madu sauda apa semua, alhamdulillah lah. Nak cerita orang tua. Itulah dia ni. Dia kalau dia berkenan dengan anak dara ke, umur 18 ke, saya rasa tak gila lagi dia ni. Tak gila lagi ustaz ni. Bukan ustaz yang gila. Nafsu dia nak budak umur 18. Memang kita kata tak logik lah. Tapi munasabah kalau dia nikah pun kita tak apalah. Lepas happy. Tapi tak apa itu pun ustaz pun main sihir je kan. Ya. Buat sihir lah. Jangan main-main. Jangan main-main benda-benda macam ni. Ustaz kan. Selalu pergi Mekah. Takut orang yang berkenan kat laki kita pula. Yalah benda sama lah. Benda sama. Mungkin dia tembak sini. Mungkin dia tembak sini, tak pergi sini, dia pergi situ. Boleh jadi juga. Benda ni boleh jadi. Saya duk rasa macam tu. Jadi lah ni kita bagi 3 pilihan. Kita bagi 3 pilihan. Saya selalu bagi tahu dunia ni penuh dengan dugaan, ujian, susah, senang, kaya, miskin, handsome, bodoh. Kita nampak bodoh tapi orang lain nampak handsome. Contoh macam tu kan. Kita bagi 3 pilihan lah, senang. Kalau tidak, masalah tak selesai. Kita kena buat satu keputusan. Keputusan yang pertama, wahai jin, kau baliklah. Kau masuklah Islam. Kau masuklah Islam dan keluarlah, selesailah antara kita. Yang kedua, wahai jin, kalau kau tak mau Islam, kau baliklah kepada orang yang hantar kau. Itulah Tuhan kau. Selesai, kosong antara kita. Tapi kalau kau engkar, bakar. Terpaksa kita buat keputusan, kena bakar. Kalau tidak, masalah tak selesai. Macam saya ni kan tipu satu diri kat saya je. Kat dia tak. Itu body kuat. Tapi tak apa. Kita baca macam saya sedihnya, bila kita semayang. Kadang tahiyat akhir dibaca Fatihah. Dia jadi pening Nabi. Allah. Ujian Ya hidup. Allah, kata aku kena ni. Iyalah, ujian hidup ni macam itulah. Yalah bila sebab benda ni mengganggu betul kehidupan saya. Benar. Faham. Macam kemarin, yang datang kemarin ni bukan nak rawat si anak lelaki, nak rawat anak perempuan. Yang kemarin berpapah datangnya. Maka lama kemarin, memang lama sampai balik habis tangan memang kita short kan, memang lama. Lepas pada tu berjam-jam kemarin selesai hak anak perempuan ni. Sampai muntah-muntah apa semua sini lah. Selesai lah. Dia pun boleh bangkit elok dah. Padahal datang berpapah. Tiba-tiba si abangnya adik dah selesai. Abangnya, Ustaz boleh tak saya nak tanya pandangan Ustaz sikit? Tanyalah pandangan. Ya ke? Boleh. Maka dia pun tanyalah pandangan. Bila dia tanya pandangan masalah dia, rupanya masalah tu masalah jin. Pum, masuk sini pula. Kawan ni dah lemah. Dah rayu rendah kemarin. Dah dia jadi join pula dah. Masa saya duduk risau ni, takut berkawan. Dia berkawan, takut macam tu lah. Macam suami ni ada kawan lain. Berkawan dengan perempuan lain ke. Macam tu saya risau. Biasa berlaku. Lepas tu dia mungkin sakit hati kat saya tu, saya risau tu. Ada yang pernah main dengan saya, zaman duduk kampung kan, satu orang lelaki, ada 3 orang perempuan. Kan satu kelai apa semua biasa kan. Satu orang ni dia tak bagi tahu, kata dia suka. Dia tak bagi tahu dia suka. Tiba-tiba seorang lelaki ni dia dah kahwin dengan satu orang lagi. Hak satu orang dia tak ambil kisah. Contoh hak pernah yang berlaku main. Maka kawan nak seorang kawan apa ni? Sihirkan. Itu yang saya takut. Pasal dia diam. Dia jenis diam, dia tak beritahu. Tapi saya pribadi, saya kata saya memang tak ada kawan satu perempuan pun. Tak ada. Kalau dulu saya kerja, ialah hubungan saya profesional lah kan. Iyalah, buat apa kerja. Pun tak ada siapa yang bapak saya pun. Tak ada langsung. Ni main dulu, mak menakan saya bagi tahu anak dia kerja satu bank. Bawah dia ada 18 orang. Dah kena pula. Macam ni. Tempat kerja.
Kita tempat kerja. Kita tak tahu apa niat orang, apa maksud orang kan dah kena pula. Tak tahu lah kalau ada orang perempuan minat walau-walau saya ingat tak ada walau-walau tak tahu lah kan ni. Ya. Kalau orang mana kita boleh baca. Ya. Tapi secara jujur aku memang tak ada. Tak ada langsung. Tak ada no? Tak ada ke? Tapi kalau orang apa saya nak cari benda tu sembunyi kan? Kita ke orang-orang yang beribadat tu. Ya. Memang tak ada lah. Memang tak ada. Saya mengaku depan dia, saya tak ada. Tapi dia tak percaya juga. Tapi bila tak ada tu memang tak ada agak. Cumanya kalau orang nak buat juga tu orang tu nak kianat saja. Nak kianat aja. Benda tu jadi sampai Iyalah. Iyalah. Macam kat rumah tak kadang-kadang malam tu bunyi gerbang orang duduk atas. Jadi dalam satu bab tadi harap selesai lah no. Harap selesai. Tuan pun dah cakap ikhlas tak ada tu tak ada lah. Kita hormatilah no. Tak payah fikirlah no. Selesai no. Saya fikir tentang saya dia kata seolah macam saya nak ada perempuan lain tu. Ya. Jujur saya berapa kali beritahu kan. Abang handsome. Abang handsome. Handsome kan. Dah bodoh kan. Ya. Saya dalam fikiran saya, dalam hati saya fikir pasal ibadat. Alhamdulillah. Dalam umum macam ni Allah Ta'ala dah bagi kan. Usia kita yang dah usia emas macam ni kan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dia pengalaman minta maaf dah. Saya duk tengok lah perangai orang perempuan ni. Kadang-kadang minta maaf kan. Saya duk perhati tengok kadang-kadang orang perempuan ni kita tak handsome mana. Tetapi kadang-kadang kita jaga ibadat apa semua, dia mudah kenal. Orang perempuan punya perangai ni. Lagi satu ada duit sikit kot. Itu faktor membantu. Dapat tengok macam lelaki kita ni kaya mana. Kira orang senang lah. Mana nak boleh tumpah-tumpah. Nak tumpah. Daripada tak kahwin lah tu dia tumpah. Yalah. Itu walau-walau dia tak tahu. Jadi itu urusan orang lah. Itu urusan orang. Dia kita tak tahu langsung. Tapi pada diri kita jujur. Memang tak ada tu Memang tak ada apa skandal pun, tak ada apa seorang perempuan mana, tak ada langsung. Tak ada. Saya nak Alhamdulillah. bina rumah tangga bahagia tu je. Alhamdulillah. Itu dah. Ya. Kita banyak mentingkatkan kita punya ibadah. Ya. Alhamdulillah. Ujung sampai mana Ustaz? Fikir itu je. Kan? Tahu umur macam kita ni. Iyalah. Macam saya ni lah. Rumah kan. Ya. Dah pencet. Fikir mana? Destinasi kita yang hujung mana? Apa matlamat hidup? Matlamat hidup. Ya, biar jelas. Tapi itu. yang jelasnya sekarang ni dalam Apalah kita nak fikir hal dunia, fikirkan hal perempuan. Saya tak fikir seperti itu Ustaz. Oh, Alhamdulillah. Bukan saya cakap dalam rumah saya. Yalah. Kan? Tak ada, saya tak fikir lah. Syoknya. Kak, minta maaf. Dalam hati abang ada kak seorang aja. Tahu? Sungguh. Nah, sungguh dia cakap betul kak. Biar itu. Kalau timbul perasaan sakwa jangka ni, payah selesai je. Payah. Okey. Kalau ada syak sangka, perasaan was-was begitu ni kan. Okey, mulai hari ni selesai lah no. Selesai no. Seolah fikir suami. Selesai no. Ustaz kan. Seronok. Suami tak jujur, sampai bila tak boleh selesai. Tapi sebenarnya tu tanah sayang no kak no. Tanah sayang tapi sebenarnya benda yang berlaku. tapi ya. Tapi dia sebenarnya ada kait dengan perempuan ni syok kat saya. Allah Akbar. Dia tak ada langsung dia kata usah mereka dia kata. Usah mereka. Okey, selesai dah hari ni. Dalam hati tuan ada kak seorang aja. Kak dengan anak-anak ada. Ya, Anak-anak aja. Tak ada orang lain dah. Okey. Memang matlamat jin setan dia nak bagi timbul syak. Bukan salah kak juga. Bila kak dah kena, mungkin sebab benda tu termasuk. Jadi memang dia nak timbulkan syak, jiwa dia tak tenang, hati tak senang. Saya rasa tuan pun beruntung dapat isteri yang comel, yang cantik. Tuan pun, kak pun beruntung dapat suami yang handsome. Jadi dua-dua handsome. Cuba tengok anak handsome kan, comel-comel kan, anak-anak kan. Jadi kira selesai lah no. Hari ni bab tu no. Tak payah bincang lah no. Tapi sebenarnya jodoh ni urusan Allah. Jodoh urusan Allah kak sebenarnya. Jadi kita redha lah. Kita berdoa lah. Ya. Kita bukan sampai ke akhir-akhir ada. Ya, sampai syurga. Itu sampai sudah. Sampai syurga. Nanti dalam syurga ni akan lebih cantik pada bidadari 70 kali ganda. Jadi ketua bidadari nanti. Dalam syurga nanti.
Okeylah, no, selesai, no. Lagi satu kan? Oh, ada lagi. Lagi satu kan Ustaz. Ya. Boleh tak kalau Ustaz Ruqyah saya sekali lagi? Baik. Lepas Baik. tu, boleh tak saya ada bawa garam? Boleh. Kok saya nak tahu kat keliling rumah bagi penama. Boleh. Kak dah buat belum? Dulu saya cerita. Tak ada. Saya tak cerita. Orang yang ni pun boleh kan? Oh, dalam video selalu saya cerita. Saya tak tengok video. Iya ke? Selalu saya cerita. Tak apa, Kak tak gam sini. Garam. Saya selalu cerita. Ya, boleh ya? Ya, saya selalu cerita sebab kadang-kadang garam pun bagus juga, tapi kadang-kadang bila dia terkena benda-benda takut rosak benda. Kan? Dia biasanya saya bagi tahu mudah aja. Ada orang buat pagar rumah 5,000, 10,000. Orang Ipoh sampai timbul fitnah kepada Ustaz Syarahan, guru saya. Orang Ipoh 70,000 habis. Dia kata saya berubat dengan anak murid Ustaz Syarahan. Timbul satu cerita Ustaz Syarahan pening kepala. Dia pecah, dia jual nama atas nama Ustaz Syarahan. Sampai 70,000 pagar rumah. Saya RM30 je. RM30-nya macam mana? Saya dah doa siap dah dalam ni. Saya tak ada masa nak pergi rumah ke rumah nak tolong pagar. Tolong buat sendirilah, benda mudah aja. Saya nak minta rezeki daripada Allah dengan cara macam ni. Saya tak mau cara macam tu. Jadi, hak ni RM30 je. Hak ni RM50. Kalau hak kecil ni RM30. Minyak soda yang sama je. Ni RM50 je ni. Boleh guna untuk diri dan juga untuk rumah. Jadi, Kak ambil ayat satu baldi. Kan? Kak ambil spray. Standby. Apa maksud standby? Dalam pukul 6 ke 6.30 ke? Kan? 6.30 petang lah. Petang tu lebih kurang senja lah. Waktu tu jin bangun tidur dah. Dia aktif dah waktu tu. Jadi buka tingkap, buka pintu semua, buka laci semua ni. Laci-laci ni buka sikit-sikit macam ni. Dalam rumah kita tu, buka pintu tandas apa semua, buka penutup tandas. Tempat tutup tandas buka semua. Lepas tu minta tolong tuan ataupun anak-anak lelaki azan. Azan dalam rumah. Azan. Lepas pada tu, sat dulu. Apa perlu dibuat? Spray 7 kali. Cak dalam ayak. Dalam ayak tu 7 kali. 7 kali. Cak 7 kali. Baca Fatihah 7 kali. Berserta niat. Waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niat. 7 kali. Niat. Apa yang nak diniatkan? Kan? Lepas tu ayat kursi 7 kali. Sewaktu baca wala ya'uduhu hifzuhuma. Niat. Mati halau jin setan, halau anak jahat, halau bakar kapal kan niat. Selesai tu, kalau boleh kayu tu cari kayu asam Jawa kalau boleh. Asam Jawa. Lebih kompanyan ni ke? Kalau boleh lah, kalau tak boleh ambil kayu biasalah. Kacau tu, waktu baca tu kacau dengan kayu. Lawan jam. Asam wala ya'uduhu hifzuhuma. Waktu tu niat untuk halau jin setan, matikan sihir, santau sakar dan sebagainya. Lepas benda tu selesai, Kak bubuh dalam spray. Kak spray setiap ruang daripada kanan ke kiri. Masuk bilik daripada kanan ke kiri. Buat syarat je. Sebab tu saya tak guna garam. Kalau guna garam rosak barang. Masuk bilik air. Masuk dapur. Masuk stor. Khususnya kalau dapur tu bawah-bawah ni. Bawah dapur, bawah. Biasa kebanyakan tempat dia duduk bawah tu. Tempat masak. Dapur di atas, kat bawah ni. Biasa. Bawah singki apa semua tu. Biasanya sekali lah. Dia ayak tu Ustaz. Satu besen tu lah. Tak kisahlah satu baldi ke apa ke. Spray semua. Buat syarat je lah. Bukan sampai basah-basah semua ni. Tak buat syarat. Jadi baca Fatihah 7 kali, kursi 7 kali. Lepas tu, seandainya nampak di satu-satu tempat tu macam ni kita spray kan. Tiba-tiba dia mendidih.
Dia mendidih. Maknanya benda tu ada situ. Mendidih. Dia berbuih tu kan. Berbuih. Bermakna di situ ada masalah. Spray sampai basah situ. Sampai berhenti didih tu. Berbuih tu. Baik, selesai satu bab. Seterusnya keluar daripada rumah semua. Waktu nak buat tu, ahli dalam rumah tu semua kena spray dalam mulut dulu. Takut dia transfer. Dua-dua je lah. Dua je lah. Spray dalam mulut dulu. Antibody tu kena betul-betul kita kena halau daripada diri kita. Lepas tu kita halau dalam rumah kita. Seterusnya bila dah azan, dah spray tadi, keluar daripada rumah. Kalau rumah berpagar lah. Macam Allahumma salli ala Muhammad. Macam ni rumah. Ni rumah tuan, ni pintu pagar tuan. Jadi tuan duduk kat ni pintu pagar lah. Pintu pagar. Tuan duduk kat pintu pagar ni, tuan pegang kayu asam tadi ni. Kalau boleh lah, kayu asam paling bagus lah. Tuan duduk situ, tuan baca ayat kursi. Depan pintu pagar tu lah. Depan pintu pagar ni. Tuan pegang kayu ni. Kiri. Ya. Sebelah kiri ke belah Tak kanan kisah. pagar? Duduk tengah-tengah. 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 Pagar. Duduk situ tuan baca ayat kursi. Maka tuan heret. Tuan jangan tengok belakang. Tuan jangan tengok rumah dalam ni. Pegang kayu ni, baca ayat kursi. Baca jalan. Tuan heret lah. Ni heret. Buat pagar. Sebab kita dah halau dalam diri tadi. Kan sebelum Dalam rumah dah halau semua. dalam rumah dah halau. Lepas tu lah ni kita nak pagar semua. Jadi heret baca ayat kursi, sambung sampai dah pusing sampai sini balik. Baca ayat kursi balik. Tampak mula tadi. Baca ayat kursi balik ke depan dan ke belakang. Baca ayat kursi balik. Selesai. Insya-Allah. Yang pertama tu kita azan. Belum. Buat ni dulu. Itu dulu lah, itu buat azan lah. Ya. Lepas tu baca ayat kursi, baca Fatihah, baca ayat kursi. Dekat ia kena buat ia kena sekali tu niat. Niat. Kaya. Niat. Semua betul soda bukan? 7 kali. Tapi kena semua dalam badan dulu. Antibody kita kena jaga dulu. Badan tu semua dalam air. Takut dia lari sekali dia cap masuk kita pula. Dah kelam kabut dah lah 2 orang je. Jadi kalau ada cucu pun semua, kalau ada anak-anak pun semua. Semua 7 kali betul semua dalam tu dalam Layak tu. 7 kali kacau. 7 kali, kacau. Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali. Lepas tu azan. Bila azan tu baru spray. Spray cat. Spray. Lepas tu kunci rumah pula. Insya-Allah. Seandainya Allah Taala izin dia zahirkan lembaga, spray je lah. Spray je. Yakin yang bagi manfaat Allah, yang bagi mudarat Allah. Selain daripada Allah tak boleh bagi manfaat mudarat. Yakin. Tak payah guna dalam. Tak payah mana? Tu terpulang. Kalau kata kita nak guna garam, boleh kita juga. spray kat dalam garam. Macam mana? Bukan. Garam ni biasanya garam, lepas tu lada hitam, banyak benda lagi lah kalau ikutnya lah. Bukan garam je. Tapi garam saja pun tak apa. Baik, tak apa lagi saya tolong doa. Lepas tu hak ni Tabuk ulu rumah. waktu tuan jalan tadi ni, jalan tu kak pun jalan juga. Kak jalan ikut belakang. Tabuk lah. Tabuk ikut tapi pakak je, boleh kena pakak, bila kena pakak dah dia aput. Kalau pakak besi kan. Lepas tu saya tak guna sangat garam. Berai saya tak guna sangat pasal benda rezeki, saya tak gamak duk banding-banding duk campak-campak tu. Bagi saya tu rezeki kita kan. Kita campak, kita sepak, kita pijak. Saya guna air lah. Sebab air pun sunnah. Air kosong ni sunnah juga. Jadi kak tabur lah. Tabur keliling dalam pagar kita tu. InsyaAllah. Sambil kita jalan tabuk. Tabur buat Dia pegang-pegang. mula sebelum maghrib lah. Sebelum maghrib lah. Yalah, senja lah mungkin 6.30. Saya sebelum maghrib lah. Jangan buat lepas maghrib nanti orang jiran tengok apa hal pula dia. Sebelum maghrib lah. Macam petang-petang tempat santai-santai kan. Jadi macam santai-santai. Saya duduk baja kat bunga lah ya. Macam tu lah. Jadi orang tengok pun macam Tengok baja. macam bubur baja macam tu lah. Sebab nanti fitnah pula. Fitnah pula. Dia fitnah jiran tengok orang.
Jadi sebab tu buat waktu senyap macam tu. Dan kebetulan memang waktu tu masa yang sesuai sebab jin dah mula aktif. Dia mula bangkit tidur. Dalam senyap kan orang tua kata tutup pintu tingkap bila senyap kan. Macam itulah. Waktu tu kita nak pergi pasar malam. Contoh baik insya-Allah. Insya-Allah tuan.